Bismillahirrahmanirrahim. Dia boleh kan? Nanti pukul sebelah dia. Ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi al-kiram. وإلى أصحابه وإلى التابعين وإلى التابع التابعين وإلى العلماء والنقباء والنجباء وإلى أولياء الصالحين وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بسير الفاتحة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وأنواره. Waalaikumsalam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أصرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت مقدم وأنت مؤخر لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. أصحاب الفضيلة para alim ulama, para asatizah, barisan para imam, para bilal yang saya muliakan, Tuan Pengurusi Sang Raudah, barisan para ahli jawatan kuasa, seluruh muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak saya lupakan penebunda saya. Semoga Allah berafiat kepada insya-Allah. Amin. Sehat semua. Alhamdulillah, ini kita dah sampai. Baru sampai surat 34. Kita akidah kita hari Jumaat, itu dah sampai. Dah jauh dah. Jadi baru sampai 34. Kita masih membahaskan lagi tentang adab-adab masuk ke dalam masjid. Ada masuk ke dalam masjid. Ni adik-adik kena dengar ni. Okey? Orang budak yang baik, anak yang baik, dia jaga adab masjid. Kalau dia jaga adab masjid, insya-Allah di rumah dia menjaga adab. Di rumah dia menjaga adab. Sebelum masuk tengok slipper, sepah tak, susu. Kat rumah insya-Allah akan buat. Betul tak? Nampak sampah ambil,
Lepas ni makan kan, duduk dalam atas saprah, atas lapis tu kan. Jangan bagi kena kapet ni. Nampak makanan tabu, tolong kutip. Boleh? Kat rumah pun kena buat. Kalau kat surau boleh, kat rumah lagi lah kena buat. Kan? Ni kita nak belajar adab ni. Bukan saja pada adik-adik kita ni, adik-adik tua kita pun kena juga. Dan sebut abang marah, pakcik marah, sebut adik juga. Adik-adik veteran, the eldest children. Betul pun sama juga. Bagaimana adab kita di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga kita di luar. Dan para ulama mengatakan, tengok orang yang solat, ni dengar betul-betul. Orang yang solat, dia solat 5 waktu berjemaah, jaga awal waktu, dia usaha atas solat dia. Solat ni para ulama mengatakan amal ni dia mendatangkan benefit, kebaikan pada pelaku dia. Apa-apa amalan pun benda akhirat ni bila kita buat, dia mendapatkan manfaat dunia. Solat ni, apa manfaat solat di dunia? Akhirat banyaklah kita tahu. Kat dunia ni apa manfaat? Pertama, para ulama mengatakan Allah sendiri beritahu dalam Quran. Apa dia? Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Munkar ra tafkhim, munkar. Dapat? Kalau ra tarqi nipis, munkar kena munkar, mungkir. Kau ni mungkir janjilah. Kena sengih. Kau ni mungkir janji walaupun marah. Kau ni mungkir janjilah, kena sengih. Sebab ra itu sempurna apabila disengihkan. Dapat? Kalau baris atas, baris depan, mungkar baris atas kena muncul, mungkar. Kalau baris depan mungkur, contoh mungkur kena muncul juga. Cuma mungkur baca dengan sengih. Cuba 1, 2 mula, cuba. Mana boleh tak boleh sebut. Ni kaedah penyebutan yang betul. Barulah si anak tadi tak pelet al. Rumah. Kan? Okey, ni jangan marah saya, ni jangan marah. Ni riwayat. Jangan marah Sewaktu wafatnya Nabi, apa yang berlaku kepada zaman selepas wafatnya Nabi? Ketika Nabi wafat tu apa yang berlaku? Saya nak cerita berlakunya ataupun terjadinya perperangan sahabat dengan Nabi palsu. Siapa nama dia? Musailamah Al-Kazzab. Yang letak nama orang. Musailamah Al-Kazzab. Muhammad Al-Kazzab. Sedap ni nama Arab. Al-Kazzab. Sedap. Kazzab. Kalau akbar, Kazzab. Dia pause sekejap. Boleh ke tak? Tak boleh. Al-Kazzab ni pembohong, pelawak. Kelantan kata pelawak, penipu, pendusta, apa lagi, segala apa yang ada. Itu adalah bermaksud dengan Al-Kazzab. Musailamatul Kazzab. Ni jangan marah saya ni. Dan jangan pula cakap dengan orang pelak ni. Dengar ni, jangan cakap dengan orang yang pelak pula. Cerita ni kecil dia. Orang yang pelak ini, setengah ulama mengatakan, kata Syekh Nazrul Nasir, seorang ulama ataupun orang panggil mudir Jawi di Azhar, dia sama belajar di sana, Ustaz Tok Bui tu, saya sangat menantikan dia balik. Masya Allah, ilmu banyak. Dia cakap orang yang pelat ini adalah berkemungkinan besar, kata ulama hadis, berketurunan Musailamatul Kazzab. Jangan marah saya kan. Jadi dah pandai pelat tu, berlatih. Boleh berlatih. Buat ro. Ada orang cakap dengan saya, Ustaz, ro tanpa bergetar.
rumah. Itu tak bergetar tu. Kalau getar pun jadi rumah. Rumah. Ada getar. Betul? Ada orang cakap roh tanpa getar. Mana boleh? Roh tu mesti sifat dia bergetar. So latih lidah anak kita kena buat. Boleh? Ni Quran ni, latihan Quran. Untuk perkara roh. Ni adab dalam Al-Quran. Jadi yang ni kita belajar adab dalam masjid. Kita dah sampai mana dah? Dan apabila betul? Betul doa bawah. Dan apabila itulah. Okey, tak boleh dia baca balik Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin ila anqal. Tak dengar amin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin ila anqal. Boleh nak bawa perasan bawa perasan. Okey. Dan apabila engkau belum lagi sembahyang sunat qabliyah. Sunat qalbiyah yakni sebelum daripada solat sunat fardu. Kalau lepas apa yang apa? Ba'diyah. Sebelum qalbiyah. Dapat? Qabliyah subuh yakni sebelum solat fardu subuh, ataupun dinamakan juga buat kurungan nama lain bagi nama solat ni apa dia? Solat sunat fajar. Fajar rotban, fajar. Sebab dalam hadis Nabi kata man salata fajar, barang siapa rakaat barang siapa yang solat sunat fajar 2 rakaat, rakaat khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Para ulama mengatakan apa maksud dunia dan seisinya? Apa maksud dunia dan seisinya? Bukan nilai dunia rumah kita, pejabat ni, bukan. Kalau nak banding harta kita ni dengan amalan solat sunat ni, tak terbanding. Sebab harta dunia ni Allah tak pandang. So apa yang dipandang oleh Allah, yang dimasukkan dengan dunia dan seisinya, dia kena faham dulu ni. Apa maksud dunia dan seisinya? Dia adalah amalan-amalan soleh yang dibuat oleh orang-orang soleh di dalam dunia ini. So solat sunat sebelum subuh, qalbiyah subuh, ataupun solat sunat fajar lebih baik daripada setiap amalan orang Islam yang soleh, yang melakukan ketaatan kesolehan di dalam dunia ini. Lebih baik solat sunat. Dapat? Bukan dunia ni. Dunia tak ada apa-apa di sisi Allah. Di sisi kita adalah nilai. Betul? Di sisi kita ada nilai tak dunia ni? Adalah. Kadang-kadang kita salah nilai. Dunia ni ada nilai sebab apa? Dunia ni dia ada nilai, dia dinilaikan bersandar kepada siapa? Faham tak soalan? Dunia ni kita nak kata dia bernilai, dia ada sesuatu, ada kredit, ada nilai dia. Dia bernilai sebab apa? Contoh, air ni bernilai sebab kita minum, itu dia bernilai. Kalau kita tak minum, kita biar dia, betul? Dunia ni dia bernilai sebab apa? Saya kena tanya, tidak tidur kelas sampai syak. Tidur lah, lelap. Sedap ni, ikon pula. Tengah-tengah minggu ni, tahulah. Apa dia? Nilai dunia ini dinilai oleh manusia itu sendiri. Senang tak? Nilai dunia ini dinilai oleh manusia itu sendiri. Maksud dari sini apa? Kalaulah manusia itu rasa nilai diri dia tinggi, dia tak boleh bersandar pada dunia.
Sebab dunia ni nak nilai, nak bernilai, dia bersandar pada kita. Kalau kita nak bernilai, mana boleh sandar kat dia? Dia sandar kat kita, kita sandar kat dia. Habislah kan nak lah. Kita kena sandar pada apa? Pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, cawan ni bernilai sebab apa? Ada air. Betul. Yang lebih tinggi sebab kita letakkan dia nilai. Kita guna dia. Kita letakkan dia nilai. Nilai asal tak ada nilai, dia pasti diproses dan sebagainya, tak ada nilai. Kita yang menilai dia dengan harga. Emas di bawah tanah tak ada nilai. Tapi bila manusia menilaikan dia dengan harga emas, maka dia bernilai pada manusia. Jadi manusia kalau dia nak ada nilai yang tinggi, mana boleh bersandar kepada kebendaan. Benda dah sandar kat kita, kita nak sandar kat dia boleh? Mana boleh. Isteri bersandar dia pada suami. Al-rijal qawwamuna 'ala nisa. Laki ini adalah tempat sandar, tempat lindung, sandaran bagi wanita. Mana boleh lelaki sandar wanita, wanita kena sandar dia? Tak boleh. Nampak? Sandaran kita bukan dunia. Sandaran kita adalah agama. So bernilainya satu orang tadi apabila dia ada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Okey. Nilai solat ni para ulama mengatakan manfaat dia apa? Manfaat solat ni, dia mencegah daripada perkara fahsya wal munkar. Fahsya ni apa? Dosa kecil. Munkar ni dosa besar. Dia cegah kita. Ini adalah peringkat paling rendah. Kalau solat tak boleh cegah munkar kita, lebih-lebih lagi fahsya, dosa kecil, tak boleh nak cegah. Jangan pandang orang kita tengok diri kita. Jangan pandang orang ni, imam ni sama kan. Jangan tengok orang, tengok diri sendiri. Dia tak dapat cegah ni fahsyak dan munkar. Para ulama mengatakan dia seolah-olah sebenarnya tidak solat. Dia dah tasawuf. Ustaz tak dapat cegah, tak payah solat lah, lagi teruk. Tugas kita buat yang jadikan Allah. Saya kat sini nak cerita tentang tasawuf ni apa? Untuk kita meningkatkan kualiti solat kita, bukan supaya jangan solat. Faham? Itu tingkatan paling bawah. Tingkatan yang paling tinggi apa? Solat ini para ulama mengatakan apa dia? Apa manfaat solat ni? Orang itu dapat membawa setiap adab-adab, ciri-ciri dalam solat keluar solat. Maksudnya, dia buat apa dalam solat dia, macam tu juga lifestyle hidup dia, dress up dia, semua sama macam mana exactly dalam solat. Tu paling tinggi. Jangan solat dia rendahkan pandangan. Mau solat kan dia rendahkan pandangan. Dalam solat hidup dia sentiasa berjemaah, satu hati, sentiasa menghormati orang lain. Orang tu nampak rokok dulu. Kalau rokok sama, belaga pula kan. Kalau nak naik kan, rokat kedua. Kalau naik dua-dua serentak, jatuh semua. Betul. Kalau dah dapat bau dengan bau, tengok kiri kanan orang tu, bagi orang bangun. Ataupun kalau dia berat nak bangun, kita bangun cepat-cepat, bagi dia mudah nak bangun. Di dalam solat ada kasih sayang. Bawa keluar solat. Di dalam solat para ulama mengatakan kita sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada awal takbir kita sampailah salam, puji. Luar solat kita puji Allah ke tak? Bila makan nampak siapa? Nampak mak ke, nampak ayah ke, nampak nasi ke, nampak ikan ke? Nampak siapa yang bagi kenyang, bagi sedap? Pujian itu perlu dibawa keluar solat. Dapat? Betul? Orang yang ambil berat tentang apa yang diajarkan dalam sunnah dalam solat ini, insya-Allah hidup dia berjaya. Berjaya tak? Berjaya. Hebat macam mana kamu pun, kamu kena ikut imam. Kamu VIP hebat macam mana, kamu doktor, profesor ke, apalah gelaran yang macam-macam gelaran lah yang ada pada kamu, siapa pun kamu, apa pun kamu tak boleh melebihi daripada perbuatan imam, pemimpin. Dan nak tegur pemimpin pun ada adab. Nak tegur orang ada adab. Hei, mana boleh rokok dulu? Hei, marah pula. Mana boleh? Terajar imam tu sujud, raja ni, tersungkur kawan tu.
Tak boleh. Macam mana nak tegur dia? Subhanallah. Dan ulama mengatakan, dan ulama tasawuf mengatakan, yang kita menonton musalli, ini ada khilaf ulama, dia pandangan mengatakan satu orang yang disebut subhanallah dengan niat menegur imam, batal solatnya. Habis nak buat apa ustaz? Niat zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia buat salah, tapi subhanallah bukan nak menegur salah dia. Untuk itu zikir subhanallah yang aku sebut ni, tak nak sia-sia, tak nak buka aib orang, tak nak. Niat aku zikir. Si imam bila dia dengar, dia akan faham ini adalah teguran. Dia faham tak apa, kita tak boleh meniatkan menegur. Kan? Hikmah dalam solat berjemaah. Dia manfaat, para ulama mengatakan dia dapat dalam masjid. Dalam masjid dapat semua insya-Allah. Jadi ada dalam solat, kalau kita bawa keluar solat, berjaya. Itu paling tinggi lah. Jadi solat luar macam lain ni, hakikat tu dia tak dapat. Doakan dia. Jangan marah dia. Kau ni belajar, main tu ni kuliah tunggu-tunggu. Jangan marah dia. Betul? Kita melihat diri kita. Manfaat ilmu agama bukan melihat keburukan orang, kata Imam Ghazali. Dia tiga. Pertama, meninggikan syiar agama. Yang kedua, untuk melihat keaiban diri kita. Orang lain dia ngaji agama, tengok orang pula. Oh, dia nampak dia dulu, nampak dia lebih, dia rank. Orang semua buat kunut, aku tak payah kunut. Sebab hadis kunut yang aku pegang lebih apa? Lebih sahih daripada mereka yang berkunut. Dia saja je yang lain. Tak boleh. Para ulama mengatakan ada adab yang perlu kita taat. Dapat? Habis. Maka kerjakanlah dan memadailah sembahyang sunat subuh itu untuk menjadi sembahyang tahiyatul masjid. Bila datang subuh, tak payah buat tahiyatul masjid kalau dah masuk azan. Imam Ghazali galakkan kita buat terus main sunat qalbiyah, akan dikira sebagai sunat tahiyatul masjid. Dan apabila engkau selesai daripada yang demikian itu, maka hendaklah engkau berniat i'tikaf di dalam masjid. Macam mana ni i'tikaf? Nawaitu raf'al kan? Raf'al dah siapa ni? Bukan ustaz. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid rak'ataini. Tak ada rak'ataini lillahi ta'ala. Nawaitu i'tikaf, saja aku beriktikaf fi hadzal masjid, di dalam ini masjid ataupun masjid ini, lillahi ta'ala, kerana semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena niat i'tikaf. Para ulama mengatakan kalau mereka yang tidak berniat i'tikaf, dikhawatiri. Jadi masjid, kita dah bahas dah kelas sebelum ni, saya tak perlu bahas lagi. Apa beza surau madrasah dengan masjid, saya dah bahas dah. Bagi di masjid, para ulama mengatakan kalau tidak berniat i'tikaf, pertama tidak dapat pahala solat. Duduk kita di dalam masjid tak dapat pahala. Pertama. Yang kedua, setengah ulama yang mutasyaddid. Ulama mutasyadid dan ulama yang tegas mengatakan mereka yang tidak berniat i'tikaf, dia makan dan minum di dalam masjid adalah haram. Sebab apa? Dia jadi perkara sia-sia. Kalau dia niat i'tikaf, dia tidur pun dapat pahala, makan pun dapat pahala, tapi dengan syarat apa? I'tikaf. Ustaz, niat apa dia? Yang tadi saya baca lafaz. Niatnya apa? Lintasan hati kita. Berjalan di masjid, walaupun kita tengok dia, oh dia ni macam tak kumat kamit, niat pun tak dengan niat pun, duduk sebelah tak dengan niat. Mungkin dia dah niat daripada naik tangga tadi, yang dia akan beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk orang boleh pakai uzur yang macam tu. Untuk kita jangan pakai uzur-uzur. Kita pakai yang paling tinggi. Untuk orang tak apa pakai uzur. Ini untuk kita pakai yang paling uzur. Uzur syar'i sekali. Ruksah kan, ada kemudahan. Untuk orang paling takwa ni, itu yang silap. Kita yang paling ringan, orang yang paling berat kita buat.
Patutnya orang lain tu yang paling ringan, kita ni paling berat. Barulah jaga hati kita ni. Dapat semua? Nak berat kita, bukan orang. Silap dalam amal, kita kena memberatkan diri kita, bukan memberatkan orang lain. Beringankan orang lain tak apa, dia tak ada masalah. Tapi kalau dibuat sama-sama seperti yang afdal yang kita buat, maka itu lebih baik. Kita beritahu dia, kamu boleh buat macam ni pun kamu buat. Kamu boleh buat mana-mana ini yang paling afdal adalah yang begini. Maka terpulang pada dia nak buat yang mana. Tapi bagi saya kena buat yang paling afdal, yang paling berat. Boleh? Boleh, betul. Ni asyik orang je. Kita janganlah bisi-bisi. Orang luar biasa, tak boleh, tak boleh. Jadi tak boleh macam ni. Salah aja orang. Ngaji ilmu kena pandang aib kita, bukan aib orang lain. Habis. Maka hendaklah engkau berniat i'tikaf di dalam masjid dan bacalah doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas sembahyang sunat subuh. Ni doa ni baca selepas solat sunat qabliyah. Dapat? Qabliyah. Sama ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni. Ustaz, uzu boleh baca tak Ustaz? Boleh, di doa. Doa tak apa, Quran jangan. Ni doa. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha shamli wa talummu biha sya'fi sa macam ni sebut, hujung lidah di hujung gigi atas. Sya'fi. Aywa wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfazu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulhimuni biha rushdi wa taqdi li biha. Ini baris bawah li. Dia tak ada baris tu. Bariskan dia dengan baris bawah li, kasrah. Wa taqdi li biha hajati wa ta'simuni biha min kulli su'in. Kalau waqaf kita baca dengan min kulli su'. Kalau dia berbaris atas, fathatani tanwin baris atas, barulah kita baca dengan su'a. Dia jadi mad iwad. Mad iwad. Mad iwad. Apa dia? Tukar dengan fathah dan dipanjangkan 2 harakat. Dapat semua? Terjemahan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu akan rahmat yang turun dari sisimu, yang dengan rahmat itu engkau memberi hidayah di dalam hatiku. Doa ini muslimat, setiap benda yang kita doa, kadang-kadang kita tak hati makna dia. Kita tak tahu asal mana datang doa ini, dan kita tak tahu apa sebenarnya sir, rahsia yang tersirat dalam doa-doa yang telah dinaqal daripada Nabi SAW, menyebabkan doa tadi tidak terkesan dan tidak termakbul.
Sebab apa? Tidak ada kesan di dalam hati kita ketika berdoa. Para ulama mengatakan, bila keadaan ini berterusan, menyebabkan hati kita akan jemu untuk berdoa. Kenapa kita ni jemu untuk doa dengan Allah? Tak boleh istiqamah doa. Hari ni doa setengah jam dalam solat tahajud, besok 2 minit ataupun 2 patah perkataan. Ya Allah, doaku macam semalam. Ya Allah, doaku macam semalam. Tak payah ulang kan? Ya Allah, doaku macam semalam. Sebab semalam setengah jam. Dia main copy paste, tak boleh. Para ulama mengatakan menyebabkan hati kita akan jemu. Sebab apa berlaku? Sebab kita tak pernah hayati apa yang diperkatakan oleh Nabi, ataupun kita tak perhati apa yang kita minta dengan Allah. Betul? Berapa ramai yang perhati apa yang diminta dengan Allah? Itu susah sangat. Berapa orang yang susun ayat dia bila nak minta dengan Allah? Dia susun ayat, nak minta apa dulu? Ada buat listing apa nak minta dengan Allah. Sebab apa? Sebab kita tidak meletakkan nilai doa. Percakapan kita tu dengan Allah, kita tak letak nilai tu. Kita tak adil dengan doa kita. Maksud adil apa? Tidak meletakkan dia pada tempatnya. Kita tak letak doa kita sebagai pada tempatnya, tak. Padahal banyak dalam Al-Quran Allah cerita, Udu'uni astajib lakum. Udu'uni perintah. Hendaklah kau hanya meminta kepadaku, mufrad, seorang. Ni tu masuk aku, Allah. Udu'uni, hendaklah kamu meminta hanya pada aku. Doa. Astajib lakum, maka aku akan memakbulkan. Astajib, para ulama mengatakan Allah confirm makbulkan. Astajib lakum. Dan para ulama mengatakan kita tak rasa nilai tu. Kita orang itu biasa, kita tak pun biasa. Kajian kat sini sikit, tak kajian sini lah. Ustaz, kalau ulama jangan pandang ulama nampak aib, kita pandang ni. Ulama tak tahu, tak tahu je kan. Kita tak tusir dia, kita tak tahu. Maka dengan orang lain kita sangka baik. Dengan diri kita, macam mana ni kita dengan Allah? Tadah yang macam mana? Nabi waktu istisqa, saya pernah cerita, Nabi angkat tangannya. Ni dari riwayat. Saya selalu pakai kanan, Nabi pakai kiri. Nabi tukar adat kebiasaan. Selalu doa macam ni, para ulama kata. Tukar macam ni. Sehingga ada riwayat nampak bawah lengan Nabi. Bau itu yang nampak bawah lengan Nabi ni macam mana? Bau tahu bau lengan Nabi. Oh, cantik bau lengan Nabi. Bau tahu ketika itu. Sebab apa? Sebab adabnya Nabi ketika berdoa. Kita tak ada nilai. Kita tak pernah rasa nilai doa. Percakapan kita dengan Allah, kita tak rasa penting doa ni. Tak rasa penting. Sebab tu tak nak tahu, tak nak faham. Sekadar hafal cukup lah. Supaya apa? Supaya orang tahu aku doa panjang. Nampak? Yang lagi doa tahlil kan? Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afihi. Allahumma fillahu warhamhu. Yang panjang bukan apa, ulang kan? Orang selalu 3 hari, dia 7 kali ulang. Asal aku doa panjang pun cukup. Cuba kita faham apa kita minta. Mak ayah dah meninggal, kita faham kita minta. Allahumma firlahu, ya Allah ampunkan dia, bagi lakinya siapa? Bapa aku ni yang dah meninggal ni, tolong ampun dia ni, faham. Allahumma firlahu warhamhu, dan kasihlah, sayanglah dia ya Allah, tolong sayang dia. Warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wa'fu anhu, kau maafkanlah setiap kesalahan yang dia ada, dengan sebenar-benar kemaafan bagimu daripada kamu. Kita faham perkataan. Allahumma fillahu ma qadamhu wa ma akharhu wa ma asarhu wa ma a'lanhu wa ma asrahu. Kita doa, ya Allah ampunkan dia sebelum ini, dosa dia selepas ini, yang akan datang, yang yang dalam keadaan terang, dalam keadaan sembunyi, dalam yang berlebihan. Wa ma anta a'lamu bihi minhu, dan apa yang dosa yang kau lebih tahu daripada diri dia. Bahasa doa tu. Allahumma ja'al qabrahu, ya Allah jadikanlah
kuburnya bapa aku ini rawdatan min riyadil jannah, taman daripada taman-taman syurga engkau. Wala taj'al qabrahu, jangan kau jadikan kuburnya siapa? Bapa aku ini. Ghufratan min ghufari niran, lubang lembah daripada lembah-lembah neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu doa. Lal hulud ila jannatika jannatil huludai wa ma'in maskub wa fakihatin katsirah. Kita faham apa itu minta dengan Allah. Kualiti doa tu sampai kita tak rasa, takluk itu tak rasa. Tu menyebabkan kita tak ada faedah, kita tak rasa. Kita tak rasa faedah doa ini bermanfaat bagi kita, kita tak rasa. Sebab apa? Sebab masalah ni adalah di kita sendiri. Apa doa Nabi? Sikit saja. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Tengok doa Nabi. Setiap doa Nabi semua ada sesungguhnya. Kebanyakan Ini ya Allah, sungguh-sungguh aku minta. Doa kita macam ni, ya Allah bagilah, ya Allah bagi aku rumah ni, ya Allah aku nak jadi. Tapi Nabi adab dengan Allah apa? Dia letak takkid kesungguhan dia dalam meminta. Dapat? Nabi tak doa dengan Allahumma as'aluka, boleh? Ya Allah aku meminta, boleh. Tapi bila Nabi sebut Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya as'aluka, aku betul-betul sungguh-sungguh ni minta dengan kau. Dia lain. Dia jadi lain. Kualiti tu jadi lain. Akan rahmat yang turun dari sisimu, yang dengan rahmat itu engkau memberi hidayah di dalam hatiku. Di sini dalam doa ni kita tahu hidayah ni nak dapat dengan apa? Hidayah ni nak dapat dengan apa? Dalam doa ni kita belajar dengan rahmat. Rahmat ni apa? Kasih sayang. Rahmat ni apa? Sayang. Kasih sayang. Bila Allah sayang kita, Allah declare aku sayang kau ni, maka apa bentuk bukti sayang Allah pada kita ni? Apa bentuk bukti dia? Apa proven dia? Proof dia. Evidence dia apa? Para ulama mengatakan apa? Hidayah. Dia ada petunjuk dalam hati dia. Dia ada petunjuk. Dia rasa nak doa lebih, nak faham doa, ada petunjuk. Sebab apa? Hasil daripada Allah sayang pada kita. Ini mudah nak tengok Allah sayang kat kita ke tak? Kita ni banyak hidayah ke kurang hidayah? Kita tengok semangat nak buat amal tu banyak ke tak? Taufik ni kekuatan, hidayah ni, semangat nak buat, rasa dalam hati nak buat. Ada ke tak ada? Ke macam biasa je? Semayang macam biasa je, relax. Semayang tapi relax macam biasa. Daripada umur 4 tahun sampai 40 sama je semayang dia. Bacaan sama, makna sama, yang tu je tahu. Para ulama mengatakan kita khawatir Allah tak sayang kita. Allah sayang, Allah akan bagi apa? Petunjuk. Dapat? Dan juga para ulama mengatakan bila dalam kesusahan Allah sentiasa tunjuk jalan bagi orang yang Allah sayang. Ada rahmat kat dia. Kadang kita tengok di hidup kita, ada masalah kita memang tak tahu apa jalan penyelesaian, tak tahu. Rujuk dengan ustaz cakap pun, lah ustaz dia cakap lah, bukan dia duduk kat tempat kita kan selalu marah ustaz boleh kan duduk kat tempat saya hadapi dan minta nasihat lah ustaz tu bagi. Boleh? Jangan mahu ustaz lah selang-selang ustaz ni. Okey. Para ulama mengatakan hidayah ini apabila rahmat telah sampai pada kita, hidayah bukan sahaja pada sudut amal, akan tapi penyelesaian masalah kita. Kerana Allah sayang kita, masalah tetap datang. Mau beriman, masalah mesti ada. Dunia ni semua masalah. Ada yang tak ada masalah? Apa bukti semua masalah? Berak masalah, tak berak masalah. Betul? Berak masalah nak cari pula air, pergi BSP, cari buruk ni. Tak berak pun masalah. Masalah juga makan masalah, gemuk.
Tak makan pun masalah. Letih, penat, tak boleh nak buat kerja. Tidur masalah, takut lebih. Tak tidur masalah, semua masalah. So para ulama mengatakan orang beriman jangan sangka dia tak ada masalah. Masalah sentiasa ada. Cuma apa beza dia? Rahmat bersama dengan dia. Apa rahmat ni? Allah, kasih sayang Allah tu bersama dengan dia. Apa natijah, kesan kasih sayang tadi? Dia tahu apa nak buat untuk selesaikan masalah. Kadang-kadang dia tak nampak jalan, tapi benda tu selesai. Banyak tak benda tu berlaku kat kita? Tak tahu jalan, tak tahu habis, tak tahu selesai benda tu. Tak tahu settle. Itu adalah tanda rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat? Dan dengannya engkau himpunkan yang bercerai-cerai dari segala urusan. Tinggi ayat ni. Dan dengannya engkau kumpulkan yang bercabang-cabang dari segala pemikiranku. Dan dengannya engkau pulangkan segala yang menjinakkan hatiku. Dan dengannya engkau perbaikkan akan agamaku. Dan dengannya engkau peliharakan segala sesuatu yang gaib. Kita baca dulu, kita sarah dulu. Pertama, kenapa hidayah perlu di dalam hati? Sebab di dalam hati inilah para ulama mengatakan banyaknya urusan-urusan kehidupan. Urusan kehidupan ni dinilai oleh siapa? Oleh hati kita. Bukan otak, hati. Hati kalau tak nak buat, dia buat tak? Dia tak buat, dia tak nak buat. Dapat? Dan para ulama mengatakan ni, Rasulullah ajar. Dan dengannya engkau himpunkan yang bercerai-cerai dari segala urusanku. Maksud dia apa? Terlampau usut dengan urusan yang ada. Maka meminta kita pada Allah dengan hidayah tadi. Allah himpunkan semua masalah, kemudian Allah selesaikan. Dapat? Dan ayat seterusnya, dan dengannya engkau kumpulkan yang bercabang-cabang dari segala pemikiranku. Maksud bercabang-cabang ni apa? Terlampau banyak melihat kepada selain daripada Allah. Bila datang masalah, kita nampak siapa dulu? Mak, nampak ayah, nampak siapa? Nampak bos, nampak adik-beradik, nampak itu, nampak ni. Cabang banyak, ta'alum banyak. Dan dalam doa ini kita mohon Allah kumpulkan cabangan pemikiran kita ke arah satu saja. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Dan dengannya engkau pulangkan segala yang menjinakkan hatiku. Apa maksud menjinak? Terlampau buah hati ni, buah sangat. Apa maksud buah sangat? Terlampau banyak maksiat buat. Dan buah agak lagi para ulama mengatakan apa saja hati nak, kita ikut. Itu buah. Nak itu, nak ni, semua buat. Maka kembalikan kejinakan itu pada hati. Maksud dia jinak ni apa? Dia mudah untuk dikawal. Dapat ni, dapat redakan dia, dapat stablekan dia. Dan dengannya engkau perbaikan agamaku. Dengan hidayah juga diperbaikan agama. Dan dengannya engkau pelihara segala sesuatu yang gaib dari pandanganku. Sesuatu gaib ni apa? Sesuatu perkara yang kita tidak tahu akan datang perkara itu dalam keadaan keburukan. Kita tak tahu benda yang buruk akan datang. Maka ya Allah, halangkan pandangan gaib buruk ini yang akan datang pada. Ataupun pandangan gaib apa? Pandangan gaib keburukan diri orang lain. Diri orang lain tengok, jangan. Kabur, bukan kabur dia cakap apa? Pelihara segala sesuatu yang gaib dari pandanganku. Maksud dia, jagalah mata aku ni daripada lihat aib orang lain, keburukan orang lain, apa lagi, dan sebagainya. Dan benda buruk yang akan datang pada diri aku, kalau boleh aku tak nak tahu benda buruk tu. Dapat? Dan dengannya engkau terima syahadah, yang ini persaksianmu. Apa syahadah ni? Persaksian apa? Iaitu kita meyakini hanya Allah sahaja yang berkuasa, selain daripada Allah tidak berkuasa. Dapat? Dan dengannya engkau bersihkan segala amalanku.
Melalui hidayah lah Allah Ta'ala akan bersihkan amalan kita. Daripada bersih pada apa? Dah buat amal pun kotor lagi ke Ustaz? Kotor. Kotor dengan apa? Dengan riak, dengan takabur, dengan sum'ah, apa lagi? Dan sebagainya. Semua letak dalam amalan. Tolong bersihkan dengan apa? Dengan hidayah. Dan dengannya engkau bersihkan segala amalanku, dan dengannya engkau putihkan mukaku, dan dengannya engkau ilhamkan kepadaku akan petunjuk. Tolong potong tu, petunjukku potong. Kepadaku akan petunjukmu. Betul. Petunjukku. Dalam matan dia di, dia bukan ha. Betul. Kepadaku akan petunjukku, bukan petunjukmu, petunjukku. Betul. Kita tengok dalam matan Arab dia betul. Ni ayat Arab dia, wa tulhimuni biha rusydi, dan kau ilhamkan kepadaku petunjukku. Kalau dia sebut dengan rushduk ataupun rushdika ataupun rushduka, petunjukmu, itu betul. Kalau rushdi, petunjukku, maksudnya petunjuk untuk diriku. Dapat? Dan dengannya engkau tunaikan segala hajatku, dan dengannya pula engkau peliharakan aku dari segala kejahatan. Doa ini para ulama mengatakan, kalau dari Imam Ghazali, paling baik baca kalau dia subuh. Bukan dia je, banyak lagi ni, banyak doa dia. Banyak doa dia sebelum sebenarnya sunat subuh tadi. Sebab tu kalau boleh, ni kalau mampu buat. Surau kita ni kalau mampu buat. Di pondok saya buat, di Sri Talim pun buat saya. Sunat muakkad bagi sembahyang subuh dengan betul-betul. Zuhur, asar, isyak, maghrib tak. Subuh, zuhur, asar, isyak, 4 waktu saja. Sunat memperlambatkan sembahyang fardu. Sunat apa? Sunat muakkad dituntut. Maksud dia sunat untuk menunggu jemaah. Tapi kalau ahwal kita, ramai orang kerja pagi, nak keluar awal sembahyang awal. Kat pondok saya dulu 10 minit nak syuruk, 15 minit pun sembahyang. Ustaz turun awal, saya tak turun awal pasal pondok saya tak. Dekat dengan suruh. Tak payah jalan jauh sangat kan. Baring dulu, baring. Ustaz baring, Ustaz ada sunnah memang. Selepas azan Nabi baring kejap. Ada riwayat Nabi baring di tepi rumah. Sebab apa? Sebab Nabi lah akan menjadi imam. Maka ketika itu saya juga menjadi imam, maka sunat saya dapat tak? Dapat. Tapi kalau suasana lumayan, tingkat 23A, tak payahlah tidur dulu. Saya saja nak bagi amal sunnah saja nak bagi. Saja nak bagi dulu. Nabi dulu sembahyang sunat fajar di rumah. Sunat qabliyah subuh itu di rumah. Sebab apa? Rumah Nabi sebelah Masjid Nabawi. Kita Ustaz, saya bukan sebelah, saya sebumbung dengan masjid. Dengan suruh, sebumbung ni. Sebumbung kan? Kena sebumbung lah. Tapi masalah dia jarak dia tu tinggi. Kalau boleh terjun sampai tak apa. Kena tunggu lift juga. Dia para ulama mengatakan afdal mempermudahkan urusan kita, ada rukhsah sembahyanglah sunat di surau. Dapat? Dan sunat ini para ulama mengatakan kalau dapat amal lebih baik, dia untuk kesihatan. Baring je, jangan tidur. Baring. Selalu saya baring buat apa? Ustaz baring buat apa? Habis zikir. Boleh ke Ustaz? Boleh. Tak masalah. Salah ke zikir sambil baring? Ada lagi tu zikir sambil berenang. Di zikir Allah.
Ada lagi teruk, dia zikir dalam tandas. Sebab apa? Nampak lipas. Allah, 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 Allah. Tapi salah ke sebutan dia? Tak salah. Sebab itu hati dia. Ulama kata manfaat zikir ni dari sisi dia solat, kesan dia apa? Solat tadi kesan dia dapat cegah perkara baik dan buruk. Perkara buruk yang kecil dan yang besar, betul? Zikir ni apa kesan dia pada diri kita? Pertama, ulama mengatakan kalau kita nak tahu hakikat zikir ni dah datang dari diri kita ataupun tidak, kata ulama, apabila kita melatah, tersadung dan sebagainya, kita sebut apa? Mak engkau ke, abah engkau ke, mak engkau hijau ke, apa yang sebut? Semua sebut. Allah satu tak dia. Tengok, sadung Allah. Yang paling buruk sekarang ni sadung astaga. Salah ke sebut habis? Astagfirullah. Salah ke? Astaga, astaga. Rasa nak tampar yang muka. Saya marah. Ada orang cakap salah. Ada seorang haji tu, saya tegur lah. Saya cakap, salah ke habis? Astaga tak ada makna je. Tak ada makna tau. Astaga tak ada. Satu lagi, masyarakat. Kita nak sebut Masya Allah kan, dia masyarakat. Kalau disengaja mempermainkan ayat itu, berdosa. Sebutlah Masya Allah, masyarakat, masyarakat. Masyarakat kita sebut macam tu. Nak sebut setiap masyarakat, kita sebut macam tu? Tak, kita sebut biasa setiap masyarakat. Betul? Ni yang pergi buat-buat ni pahali. Ni nak marah, memang kena marah, tak boleh. Sebab perkataan tu orang dah tahu untuk kegunaan apa. Kan? Maka lazim kita nak tengok hati kita ni ada zikir ataupun tidak. Zikir kita buat pagi petang tu ataupun setiap lepas solat tu dah masuk dalam hati belum? Dah ada kesan pada tubuh kita ke belum? Tengok bila sadung ratah terlanggar kan? Mak, ada yang pelik-pelik tu saya tak nak sebut lah kan. Macam sebut nama kan, nama apa-apa nama lah, Topekong lah, apa semua sebut. Jangan. Kita sebutlah nama Allah, Subhanallah. Seorang almarhum Haji Khalid, almarhum Haji Khalid, seorang syurah Malaysia dulu, soleh. Dia bertanggungjawab juga untuk menyusun kitab Muntaka Ahadith ni, kitab depan ni. Dia antara orang yang bertanggungjawab untuk menyusun balik kitab ini untuk terbitan di Malaysia ni. Dia, saya pernah duduk minum dengan dia teh Madinah ketika dia ada di sini 3 hari. Teh Madinah tu tumpah. Dia punya melatah balik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah kan? Allah dia tahu bagaimana kaedah. Bila datang musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So ini datang kepada Allah, kepada Allah dia akan kembali. Dah datang hakikat. Jangan buat-buat lah, jangan buat-buat. Takut sebut lain nanti. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan. Tu tak kena lah tu, tak kena tak kena dengan ayat. Tak pasal-pasal cawan tu kena selawat lah. Semua orang kena selawat. Tu ayat perintah selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan. Qul a'udzu birabbil nas. Tak payah. Allah subhanallah cukup. Tak payah pelik-pelik. Paling baik inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat kursi apa tak payah baca. Tak perlu. Cukup dengan perkara tadi. Dan dengannya engkau tunaikan segala hajatku, dan dengannya pula engkau peliharakan aku dari segala kejahatan. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Habis. Saya jazakan amalan ini. Belum saya terima lagi sebab tak ambil doa. Doa ada panjang lagi ni. Berapa page doa ni? Lima page. Tengok doa ulama, punya sayang dengan doa.
5 page tulis untuk kita. Ini yang dia tulis untuk kita, untuk dia. Tak tahu berapa banyak. Betul tak? Ini dia tulis untuk kita ni, untuk orang awam. Ini kitab untuk orang awam, masyarakat umum, bukan untuk orang alim. Untuk dia tak tahu. Kita tak tahu berapa panjang dia doa. Jadi malulah. Kalau orang awam pun tak lepas, kita nak jadi orang apa? Cuba jawab sikit. Kalau awam kita tak kita jadi orang apa? Maka kita letaklah diri kita. Kata Tok Guru saya, paling kurang nanti saya kongsi mana doa yang paling afdal di antara doa ini. Ni yang kita nak dengar. Betul? Antara banyak-banyak sampai 40 ni, mana yang paling afdal Ustaz? Dia tanya tu sebab apa, nak main tu je. Ini yang nak dengar. Kita sambung nanti minggu depan. Kita dah baca sanad keseluruhan, barulah kita akan beritahu mana yang paling afdal. Kalau kamu baca doa satu ini, seumpama kamu baca keseluruhan doa yang ada di sini. Nak tahu tak? Nak tahu ke tak? Tolong datang minggu depan, insya-Allah. Boleh? Wallahu a'lam. Ada soalan? 2 minit je. Ada soalan? Wih, 2 minit je tak nak tanya. Tak ada soalan Bagusnya. Pemuda alim ni, saya paling suka kalau saya ngajar orang buka kitab dia duduk depan saya, ganggu. Cik, oi, ni dahsyat ni, ganggu selalu saya ngajar tempat, ganggu Mata berlayu yang bolehlah mana-mana lah, insya-Allah. Asalkan dengar. Duduk pun dah cukup dah, bermanfaat. Boleh? Dan yang terakhir sekali daripada saya, insya-Allah, boleh tu. Nanti hari Jumaat insya-Allah itu tak beriklan, ada beberapa iklan. Dan yang terakhir paling baik, kita bawalah sahabat kita yang lain, kawan-kawan kita yang ada, kita bawa sekali. Share ilmu ini. Kita tak mampu nak sampaikan seperti mana para ulama itu sampaikan, maka kita bawa ke majlis ilmu. Itu lebih bermanfaat. Jangan pernah takut orang yang alim daripada kita. Dan jangan risau, setiap orang yang kita bawa, amalan yang dia buat semua dapat kat kita. Itu manfaat dia. Dunia tak ada. Ajak orang lain, sembahyang dia, puasa dia, hasil daripada ajakan kita untuk dia memperbetulkan sembahyang puasa dia, semua pahala sembahyang puasa kita yang dapat. Walaupun dia sembahyang tak sempurna, pahala tadi sempurna, yang sempurna tu dapat kat kita. Dia tak sempurna, dia punya masalah, tanpa mengurangi amalan dia. Ni manfaat ajak orang lain, insya-Allah semua. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين بالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sudah isyak tadi kan?